Tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat sekalian, dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana limu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma kana limu'minin wala mu'minatin. Tidak harus sekali-kali, haram sekali-kali bagi seorang mukmin lelaki dan juga perempuan apabila Allah putuskan sesuatu hukum dalam Al-Quran. Begitu juga apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam putuskan hukumnya dalam sunnah-sunnahnya, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Mereka ada pilihan, sama ada mereka nak ikut ataupun mereka nak tinggalkan. Wa may ya'sillaha wa rasulah, sesiapa yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan sesiapa yang derhaka kepada rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, mereka adalah orang-orang yang sesat. Itu adalah amaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, kita kembali kepada hududullah, kita kembali kepada hukum hudud dalam bab jenayah. Ulama-ulama telah menetapkan bahawa hudud dalam bab jenayah ini dalam Al-Quran Allah sebut antaranya adalah hukum bagi orang yang mencuri. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah sebut dalam Al-Quran dengan jelas, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah. Orang yang mencuri lelaki dan perempuan, apabila sabit kesalahannya, cukup syarat-syaratnya. Syaratnya banyak. Dalam hukum hudud kita Kelantan pun kita sebut syarat-syarat sebelum kita jatuhkan hukuman. Mencurinya bukan kerana dipaksa, mencuri bukan kerana lapar, dan barang yang dicuri itu mestilah cukup nisabnya, bukan harga setakat RM10 ataupun RM50, cukup nisabnya. Dan barang yang dicuri itu pula bukanlah kata kita letak atas tangga. Kalau kita letak atas tangga, ada orang ambil barang kita, si pencuri tidak boleh dihukum potong tangan, dia hanya boleh dihukum ta'zir sahaja. Maknanya sekiranya dia lelaki dan perempuan tersebut mencuri dengan sebab niat jahat, menceroboh masuk rumah orang, ambil barang yang berharga tanpa ada sebab langsung untuk dia mencuri juga, faqta'u aydiyahuma, hendaklah tangan dia. Maka sebab itu adalah balasan perbuatannya, nakalan min Allah, dan serah kepada Allah. Allah kata serahkan kepada aku, nakalan, nescaya ia menjadi tegahan kepada orang lain daripada melakukan perbuatan yang sama. InsyaAllah sekali dihukum, InsyaAllah orang lain tak akan berani lagi melakukan perkara yang sama. Allah akan campakkan perasaan takut untuk melakukan jenayah itu dalam jiwa manusia. Sebab itulah undang-undang Islam ini, dia bukan sahaja mencegah manusia daripada melakukan perbuatan itu, tetapi dia ada unsur-unsur barakah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan campakkan dalam hati dia supaya dia jadi takut. Ini kerja Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala campakkan dalam hati pemimpin UMNO. 20 tahun dulu pemimpin UMNO lah yang menentang hudud daripada dilaksanakan. Kita nak laksanakan dalam negeri yang kita menang, Kelantan, tapi dialah yang menghalang kita. Tetapi alhamdulillah, nampaknya akhir-akhir ini pemimpin-pemimpin UMNO sendiri dia minta kita supaya buat hudud. Kami tak berani lagi nak buat hudud di Malaysia. Cuba buat dulu di Kelantan, kamu yang buat. Kita akan tengok, kalau berjaya kami ikut. Kita ambil tanggungjawab ini insya-Allah. Tiba-tiba apabila ada pemimpin UMNO yang bagi jalan kepada kerajaan negeri Kelantan untuk buat hudud, maka kita tengok sebagaimana kata Dr. Rosli tadi, orang-orang UMNO di kampung-kampung kita di Kelantan ni pun pakat ramai-ramai kata kami sudah lama nakkan hudud. Sepatutnya kalau UMNO ni sudah lama nakkan hudud, dia kena desak, dia kena minta pemimpin UMNO di peringkat kerajaan pusat buat.
Sebab mereka yang ada kuasa untuk buat. Kita di Kelantan ikut undang-undang Malaysia, kita tidak ada kuasa, tuan-tuan. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala sebut berkenaan dengan orang berzina, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan dan lelaki yang berzina, sabit kesalahan dia. Nak mensabitkan kesalahan zina ini pun susah, tuan-tuan. Dia ada dua cara sahaja. Yang pertama syahadat. Mesti kena ada 4 orang saksi yang adil. 4 orang saksi yang baik, yang melihat perbuatan tersebut dengan jelas, tuan-tuan. Ataupun dia sendiri yang membuat pengakuan bahawa dia telah berzina. Maka dihukum sebatan 100 kali sebat. Dan sebatan secara Islam ini lain dengan sebatan di mahkamah sivil. Sebatan di mahkamah sivil, mahkamah tinggi, sebatan untuk menyakitkan. Sedangkan sebatan dalam Islam adalah sebatan untuk mengajar dan mendidik, supaya dia rasa malu dengan perbuatan dia. Nabi ajar bahawa sebatan itu hendaklah tidak lebih daripada angkat, nak sebat itu tidak lebih daripada paras bahu. Rotan yang digunakan itu pula tidak boleh rotan yang besar, kecil sahaja. Dan sebatan itu pula jangan sebat di satu tempat sahaja, mesti di tempat-tempat yang berlainan dengan perlahan, bukan untuk menyakitkan tetapi untuk menimbulkan suatu perasaan bahawa beginilah caranya Allah Subhanahu wa taala mendidik manusia yang melakukan kesalahan. Ya. Tuan-tuan yang dihormati dan dikasihi sekalian, ini adalah perintah Allah yang ada dalam Al-Quran. Kalau ikut fiqh, kalau ikut usul fiqh, perintah Allah ini sabit dengan jelas sekali dalam Al-Quran. Dia panggil dengan qat'i. Qat'iyatul thubut wa qat'iyatul dilalah. Qat'iyatul thubut maksudnya perintah ini adalah perintah yang sabit daripada Al-Quran dan hadis-hadis yang jelas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada Al-Quran dan daripada hadis Nabi. Yang tak ada seorang pun ulama yang menolak Al-Quran dan menolak hadis Nabi. Yang kedua qat'iyatul dilalah. Maksudnya ayat-ayat Al-Quran itu pula adalah ayat yang jelas saja. Hadis itu pula hadis yang jelas saja. Tidak ada pertelingkahan pandangan, perbezaan pendapat di kalangan para sahabat. Kalau Allah kata mi'atu jaldah 100 kali, maka ulama kata 100 kali. Tak ada seorang pun ulama kata 90 kali. Tak ada seorang pun ulama kata 110 kali, tak ada. Ini dia panggil qat'iyah. Ayat-ayat yang qat'i. Apabila ayat-ayat itu qat'i, maka tidak dapat tidak. Bagi kita orang Islam, ya, bagi kita orang Islam, ke atas orang Islam saja. Orang bukan Islam jangan takut.